Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati barisan ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam program forum pada petang yang mulia ini. Saya, Safura Aliyah Razali, akan bersama-sama warga Dewan sekalian untuk mempengerusikan forum kita pada petang ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang sigap bergaya dan yang cantik molek pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu topik forum kita pada hari ini. Topik forum kita pada hari ini ialah sumbang mahram dan kesannya kepada institusi keluarga. Dunia marcapada menyaksikan kita berhadapan dengan senario kemalut sumbang mahram yang mengancam umat manusia dan institusi keluarga pada khususnya. Dalam hal ini, semua umat Islam yang bertanggungjawab dituntut untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama yang berkaitan supaya generasi seterusnya dapat hidup dalam keadaan yang baik. Hampir setiap hari, kita dipaparkan dengan berita rogol dan sumbang mahram di media-media cetak dan elektronik. Ada kes-kes yang tidak dapat diterima akal seperti datuk merogol cucu, cucu merogol nenek, abang merogol adik dan bapa yang sanggup merogol anak kandungnya sendiri. Konteks kanak-kanak seringkali mereka diingatkan supaya berwaspada dengan orang asing. Tapi nampaknya kini dengan terjadinya kes-kes sumbang mahram, mereka lebih terdedah kepada perlakuan tidak elok dari ahli keluarga sendiri, iaitu orang-orang yang mereka kenali. Apa yang menyedihkan, pembabitan kaum Melayu mencatatkan jumlah tertinggi berbanding kaum lain. Hakikatnya, manusia lebih takut pada undang-undang di dunia dan mereka yang melakukan kesalahan ini tidak takut langsung pada undang-undang yang ditentukan oleh Allah. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita pada hari ini, molek kiranya jika kita berkenalan dengan kedua ahli panel kita pada petang ini. Pertama sekali, saudara Haikal Daniel Abdul Ghafur merupakan ahli panel kita yang berpengetahuan luas dan terbuka. Selamat datang saudara, apa khabar? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Safura Aliyah yang merupakan moderator kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, saya berada dalam keadaan baik dan sihat. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua iaitu saudari Farah Diana Samsudin yang petah berbicara. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik, maka saya berada di sini bersama saudari serta para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang sumbang mahram dan kesannya kepada institusi keluarga. Sidang hadirin yang dihormati, apa maksud sumbang mahram yang sebenarnya? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama ini kepada ahli panel pertama, saudara Haikal Daniel. Mohon saudara memberi penjelasan tentang maksud atau konsep sumbang mahram. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator Safura Aliyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Bagi pengertian sumbang mahram atau disebut sebagai incest ini ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah atau keturunan nasab dengan mangsa. Sumbang mahram ini juga dapat didefinisikan sebagai hubungan sejenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang atau dilarang oleh adat resam dan agama. Sebagai contoh, hubungan jenis antara remaja dengan ibu bapa mereka, adik-beradik mereka, ibu bapa saudara mereka, datuk dan sebagainya. Dari perspektif agama Islam, golongan yang tidak bertanggungjawab yang melakukan incest ini dilaknati dan tidak diberkati dunia dan akhirat. Dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 23 yang bermaksud,
diharapkan kepada kamu untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang mereka, ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu, dan saudara-saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri yang dalam peliharaan kamu, dari isteri-isteri kamu yang telah kamu campuri. Akan tetapi kalau kamu belum campuri mereka, iaitu isteri kamu, dan kamu telah menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga bagi kamu yang berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua adik-beradik sekali untuk menjadikan isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang maksud dan konsep sumbang mahram yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Farah Diana, tentang apakah punca-punca yang menjerumus kepada berlakunya sumbang mahram dalam institusi kekeluargaan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari moderator yang sopan. Terdapat beberapa punca yang mendorong seseorang itu untuk melakukan sumbang mahram, dan pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menurut saya merupakan punca yang signifikan perkara ini terjadi. Pertama sekali, pakaian anak perempuan ketika berada di dalam rumah. Ibu merupakan orang terdekat dengan anak perempuannya, bertanggungjawab untuk menasihati anak tersebut untuk berpakaian dengan baik dan sopan walaupun ketika berada di dalam rumah, kerana terdapat bapa serta adik-beradik lelaki yang lain turut tinggal sebumbung dengan anak gadis tersebut. Anak perempuan yang tidak ditegur dari segi penampilan pakaian sama ada sesuai atau tidak dengan usia mereka merupakan punca kepada sumbang mahram. Orang lelaki, walaupun dia tahu itu merupakan anaknya sendiri, tetapi jika gadis tersebut berpakaian seksi, ditambah dengan pegangan agama yang tidak kuat dan keperluan seks yang tinggi, serta tidak mendapat layanan seks daripada isteri, maka lelaki tersebut akan beralih pada tempat lain. Lelaki mempunyai 9 akal dan 1 nafsu. Jika akal tidak digunakan dengan baik, maka nafsu boleh mengatasi akal. Oleh itu, tanggungjawab lelaki ialah mengawal akal mereka, manakala tanggungjawab perempuan ialah menjaga pakaian mereka. Faktor pemakaian tidak dinafikan lagi dapat memancing sumbang mahram untuk berlaku. Tetapi, adakah aspek fisiologi dan psikologi juga boleh menjadi punca terjadinya sumbang mahram atau insest ini? Ya, tepat sekali. Yang kedua, keperluan fisiologi dan psikologi juga memainkan peranan yang cukup penting dan menjadi punca berlakunya sumbang mahram antara ahli keluarga. Salah satu keperluan fisiologi manusia adalah naluri seks, manakala keperluan psikologi ialah kasih sayang, penghargaan, keselamatan dan lain-lain. Keperluan fisiologi ialah keperluan makan, minum, tidur, rehat dan juga seks. Jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi, maka ia akan menggugat keperluan fisiologi, iaitu cara berfikir dan kasih sayang juga sudah tentu beralih kepada yang tidak sepatutnya. Ini tidak bermakna keperluan seks sahaja yang perlu diberikan perhatian, tetapi keperluan yang lain juga perlu diberikan perhatian. Jika keperluan lain diberikan perhatian oleh pembantu rumah atau anak, sedangkan keperluan seks tidak diperoleh daripada isteri, maka anak kecil boleh menjadi mangsa semasa isteri keluar bekerja atau outstation. Malah, yang lagi melampau ialah semasa naluri seks memuncak. Kadang-kala isteri keluar bekerja atau membeli belah sekejap sahaja, suami juga boleh meluahkan kehendak seks mereka pada anak sendiri. Iman yang kukuh juga sangat penting untuk mengelakkan diri seseorang daripada dikawal oleh nafsu yang membinasakan. Bukankah begitu? Saya sangat setuju dengan kata-kata tersebut.
Kerana tahap iman yang lemah serta bahan lucah juga mendorong pelaku sumbang mahram melakukannya kerana mereka ketandusan ilmu dan kurangnya penghayatan agama. Maka kejadian insis atau sumbang mahram boleh berlaku di mana-mana sahaja. Kelemahan pegangan agama juga menyebabkan seorang ayah tergamak merogol anak kandung yang sepatutnya dibela. Oleh sebab yang sama juga, abang sanggup merosakkan adik perempuannya yang seharusnya dijaga. Keadaan iman yang lemah akan merosakkan akal fikiran mereka jika mereka sering menonton filem-filem porno dan disulami dengan video klip yang mudah dimuat turun melalui telefon bimbit. Kejadian-kejadian seumpama ini akan merangsang individu terbabit dan sebagai jalan mudah, mereka akan memaksa bangsa yang terdekat untuk memuaskan nafsu mereka yang sedang bergelora. Dewasa ini, bahan lucah amat mudah diperoleh di mana-mana sahaja dan mereka yang lemah iman apabila sering menonton bahan-bahan porno dan lucah ini akan mendorong mereka untuk melakukan insis. Rasulullah telah menceritakan kepada sahabat bahawa umat Islam pada akhir zaman terlalu ramai tetapi ibarat buih di lautan yang tidak tahu buat apa-apa dan lemah sekali. Itu sahaja dari saya untuk soalan yang ditujukan oleh saudari moderator sebentar tadi. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubungan tentang punca serta faktor terjadinya inses. Oleh itu, soalan saya seterusnya kepada saudara Haikal Daniel ialah, apakah kesan-kesan sumbang mahram kepada institusi keluarga? Dipersilakan ahli panel pertama untuk menjawab persoalan ini. Soalan yang baik telah diajukan oleh moderator kita dan patut juga dibincangkan oleh kita pada hari ini. Bapa adalah ketua keluarga yang berperanan dalam menyara keluarga dan memimpin sesebuah rumah tangga supaya aman, tenteram dan selesa dengan mengikut ajaran Islam khasnya. Begitu juga dengan agama-agama lain. Ini adalah diimpikan oleh semua individu supaya sesebuah keluarga yang dibina dapat hidup sejahtera dan dilimpahi rahmat dan kasih sayang antara satu sama lain. Namun, apa yang menyedihkan kita pada hari ini, apa yang diharapkan hanyalah tinggal impian semata-mata dan bukanlah kenyataan. Bapa atau saudara mara lelaki iaitu mahram terdekat yang diharapkan menjadi pelindung kepada anak-anak perempuan telah mengambil kesempatan kepada mereka yang sememangnya mempunyai sifat lemah lembut ini. Hubungan kekeluargaan akan menjadi retak dan boleh menimbulkan kepincangan dalam rumah tangga. Apabila hal ini berlaku, hubungan tidak dapat lagi dipulihkan lagi. Dan lagi sifat saling percaya antara ahli keluarga dan keakraban. Kadar perceraian juga meningkat kerana sumbang mahram sebagai faktornya. Si isteri yang mempunyai sifat kebohongan ini akan sentiasa bersama-sama anaknya walaupun dalam situasi yang menyedihkan jika akibat daripada perbuatan suami yang tidak bermoral itu. Mangsa sumbang mahram juga akan bertindak sedaya upaya untuk menjauhkan diri daripada keluarga sendiri dengan melarikan diri sebagai contohnya. Bagi mereka, rumah tangga sendiri bukanlah tempat berlindung yang selamat lagi. Bagi mereka juga, mereka rela menumpang di rumah kawan-kawan yang tidak mempunyai sebarang pertalian saudara dengan mereka. Keluarga mangsa juga tidak dapat lari daripada cemuhan dan tomahan masyarakat dan seterusnya dipulaukan dan dihina. Seterusnya, maruah dan nama baik keluarga sudah tak ada nilainya lagi di sisi masyarakat. Institusi keluarga sangat penting kerana tanpa asas keluarga yang kukuh, keadaan yang aman boleh bertukar menjadi huru-hara. Selain daripada institusi keluarga akan rosak dan runtuh akibat perbuatan yang keji tersebut, apakah kesan lain sumbang mahram kepada mangsa, lebih-lebih lagi kepada mangsa yang berusia muda? Izinkan saya untuk menambah kesan sumbang mahram terhadap mangsa dari segi aspek psikologi. Pengalaman yang buruk atau traumatik tanpa rawatan sewajarnya boleh menyebabkan post-stress traumatic disorder atau PSTD dan menjejaskan kesihatan mental survivor. Ramai mangsa sumbang mahram tidak melaporkan perbuatan ini atau tidak memberitahu ibu mereka kerana khawatir ayah atau saudara mereka akan mendapat kesusahan. Contohnya dipenjarakan.
Kadang-kadang terdapat juga ibu-ibu yang tidak menyokong anak mereka jika pesalah adalah orang yang menyaruh keluarga. Kesan negatif yang serius biasanya terjadi jika mangsa tidak meminta bantuan, tidak mendapat sokongan dan kaunseling, dan juga dianiaya dalam masa yang lama. Namun bagi yang melaporkan pula, mereka didesak oleh faktor-faktor iaitu kehamilan atau bimbang akan hamil, dan mereka rasa perbuatan itu salah dan dilarang sisi agama. Mereka bimbang perbuatan itu akan diulang dan perbuatan itu akan dilihat oleh orang, dan akhir sekali mungkin mereka ingin melindungi adik perempuan mereka. Itu adalah penjelasan saya untuk soalan yang telah diajukan. Terima kasih saudara Haikal Daniel untuk penjelasan yang cukup baik tadi. Sidang forum ini akan dilanjutkan dengan soalan seterusnya yang akan ditujukan kepada saudari Farah Diana sekali lagi. Pada pendapat saudari, apakah cara-cara mengatasi yang sesuai untuk diaplikasikan oleh masyarakat di luar sana supaya mereka dapat menghindari sumbang mahram? Bukankah ini juga merupakan soalan yang penting untuk dibincangkan? Ya, sudah pasti saudari Safura Alia. Kita perlu membincangkan tentang isu ini kerana jika ada punca sesuatu itu terjadi, maka pasti ada cara untuk mengelakkan perkara tersebut daripada terjadi, supaya anak gadis kita dapat melindungi diri mereka sendiri. Pada pendapat saya, ibu bapa merupakan akal tunjang untuk menjauhkan perkara tersebut daripada terjadi kepada anak-anak mereka. Jadi, sangat penting untuk memberikan pendidikan keibubapaan kepada pasangan yang ingin berkahwin dan pasangan yang bakal menjadi ibu atau bapa. Kaunseling merupakan satu pendekatan yang mungkin berkesan untuk menangani masalah ini kerana ia akan memupuk ketahanan mental keluarga, terutama ibu bapa. Membendung sumbang mahram lebih terletak kepada ibu kerana ibulah yang paling hampir dengan anak-anaknya, terutama sekali anak perempuan. Ibu berperanan untuk menerangkan kepada anak tentang pentingnya menjaga tubuh badan, terutamanya anggota sulit. Anak-anak juga perlu diajari untuk membezakan sentuhan kasih dan nafsu. Ibu juga harus sentiasa mengawasi kelakuan anak-anak mereka walaupun sibuk bekerja. Dalam pendidikan agama, ibu bapa haruslah menjelaskan tentang semua batas-batas pergaulan dan aurat antara muhrim dan bukan muhrim. Bukan hanya kewajipan dari segi ibadah sahaja. Akibat tidak kejelasan batas-batas antara interaksi manusia, maka akan berlaku pergaulan bebas yang tidak mengira sama ada seseorang itu mahramnya atau sebaliknya. Di samping itu, ibu bapa juga seharusnya mengurangkan aktiviti atau kerja supaya boleh memperuntukkan masa yang sewajarnya untuk mengawasi anak-anak. Mungkin tidak keterlaluan jika kerajaan menetapkan dasar agar hanya lelaki sahaja yang bekerja pada waktu malam berbanding kaum wanita. Ini kerana dengan cara tersebut, wanita dapat memberikan tumpuan yang secukupnya kepada anak-anak maupun keluarga yang dibina. Seorang ibu boleh mengawal pergerakan anak-anak daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menyumbang kepada sumbang mahram seperti menonton video lucah, berkongsi tempat tidur berlainan jantina dan seumpamanya. Tidak dinafikan lagi, ibu bapa sangat penting dalam hidup anak-anak. Tetapi selain daripada ibu bapa, adakah pihak lain yang dapat membantu untuk membendung gejala sumbang mahram ini? Kerana pada pendapat saya, pihak berkuasa juga dapat menyumbang tangan untuk mengurangkan kes ini terjadi di masa hadapan. Selain itu, pihak berkuasa juga mampu membendung sumbang mahram daripada terjadi dengan cara menguatkuasakan undang-undang. Satu rancangan bersepadu membabitkan perumahan, pendidikan dan kemudahan prasarana penting untuk memastikan gejala sosial ini dapat dibendung. Penderaan seks menjadi akar kepada penyakit sosial yang lain seperti pelacuran, AIDS, homoseksual dan keciciran. Keciciran pula menyebabkan rompakan, pembunuhan dan permusuhan. Rumah berbilik 3 harus disediakan pada harga yang mampu dimiliki oleh golongan berpendapatan rendah. Langkah-langkah ini juga perlu diambil oleh badan-badan berkanun dan badan bukan kerajaan dalam proses menyediakan prasarana dan langkah pencegahan jenayah seksual.
Itu adalah cara yang bersesuaian untuk masyarakat moden sekarang. Nampaknya masa mencemburui kita. Maka saya rasa sekarang merupakan masa yang tepat untuk membuat penutup dan rumusan ringkas untuk tajuk kita pada hari ini. Ahli panel dipersilakan untuk memberi kata-kata akhir. Saya mulakan dengan saudari Farah Diana dan akan diikuti dengan saudara Haikal Daniel. Dipersilakan. Izinkan saya untuk memberikan sepatah dua kata sebelum acara ini berakhir. Peningkatan kes sumbang mahram merupakan satu jenayah yang serius dan perlu ditangani dengan segera. Hampir semua budaya tidak bertoleransi dengan jenayah seksual sumbang mahram ini, kecuali beberapa budaya lama yang mengecualikannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti politik atau kemurnian kaum. Semua agama besar di dunia juga melarang hubungan sumbang mahram. Di dalam agama Islam sendiri, misalnya, terdapat konsep muhrim yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih ahli keluarga. Seseorang itu tidak sepatutnya menjalinkan hubungan percintaan atau perkahwinan dengan ibu bapa, datuk atau nenek, saudara kandung, saudara tiri, saudara dari ibu bapa, anak saudara serta cucu. Masalah sumbang mahram ini, di samping mengenakan hukuman kepada pelaku, penekanan betapa pentingnya pencegahan dan pengawalan haruslah diambil kira. Bagi menjamin kesejahteraan komuniti dalam sebuah negara, tindakan-tindakan yang sewajarnya harus dibuat secara berterusan agar dapat melahirkan masyarakat yang berilmu, bertata susila serta bertamadun. Hidupan manusia sentiasa berhadapan dengan pelbagai masalah yang boleh memberi kesan termasuklah sumbang mahram. Ini menunjukkan walaupun manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik kejadian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat segelintir manusia seringkali terleka dan melakukan kesilapan demi kesilapan. Memenuhi sifat naluri, manusia seringkali terlepas dari kawalan hingga terjebak dengan gejala negatif yang dilarang oleh agama. Sumbang mahram bukan sahaja diharamkan dalam ajaran Islam, tetapi dari segi perundangan negara Malaysia juga turut mengenakan hukuman berat kepada pesara jenayah ini. Didapati terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan kejadian sumbang mahram dan kebanyakannya adalah berpunca daripada golongan lelaki yang kurang kefahaman dan amalan agamanya yang mudah terpengaruh dengan bisikan syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Perbuatan ini juga meninggalkan kesan yang buruk kepada mangsa yang menjadi igawan ngeri sepanjang hayat mereka. Keluarga yang terlibat akan berpecah belah dan tiada lagi rasa kasih sayang antara mereka. Manakala masyarakat akan hidup dalam keadaan kebimbangan dan prasangka buruk terhadap pelaku sumbang mahram dan keluarganya. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel tentang sumbang mahram dan kesannya kepada institusi keluarga. Kesimpulannya, sumbang mahram merupakan jenayah yang besar dan juga merupakan dosa besar dari segi agama serta telah ditentukan hukumannya di dunia dan di akhirat. Setiap lapisan masyarakat harus menjalankan tanggungjawab mereka supaya generasi akan datang akan berasa lebih aman dan selamat untuk menjalani hidup mereka. Dalam pada itu, umat Islam disarankan menggali sedalam-dalamnya ilmu tentang sumbang mahram agar iman dapat ditingkatkan dan dapat membentuk sahsiah yang baik. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan topik sumbang mahram dan kesannya terhadap institusi keluarga. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan umat Islam yang cakna terhadap isu-isu sumbang mahram. Selanjutnya, membantu menyelamatkan umat manusia dan umat Islam daripada azab yang menyiksakan. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat untuk semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang meminta maaf, salam yang meminta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.